warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, berbagai pengurusi serta jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur di atas limpahan nikmat Allah yang dikurniakan kepada kita pada malam ini, nikmat dilanjutkan usia, nikmat sehat wal afiat. Sama-sama kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi semangat dan motivasi untuk terus kita beristiqamah mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala di tempat kita. Alhamdulillah selesai solat berjemaah. Mudah-mudahan solat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin serta hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid yang mulia ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Di samping pahala kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, majlis yang turut disertai oleh para malaikat yang mendoakan keampunan, mendoakan kerahmatan untuk kita semua. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh apa yang dijanjikan, apa yang telah disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihan mereka yang berada dalam majlis ilmu, mereka yang berada dalam halaqah ilmu, dan mereka yang sedang menunggu waktu berikutnya, waktu solat berikutnya, dalam keadaan ingatkan Allah, dalam keadaan menuntut ilmu, meningkatkan pengetahuan dan penghayatan kepada agama yang kita cintai. Hadirin serta hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan memperkatakan tentang tajuk seterusnya dalam kitab Nasaihul Ibad, di mana pada malam ni kita akan bercakap berkaitan tentang zuhud. Jadi perkataan zuhud merupakan perkataan yang tak asing bagi kita, biasa kita sebut, kita dengar. Cuma barangkali pemahaman agak berbeza. Dan menurut kitab yang ada di depan saya ini, zuhud itu adalah satu perasaan cinta, perasaan tidak cinta akan dunia. Zuhud adalah tidak cinta akan dunia dan menggunakan dunia ini untuk melakukan amal bakti, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama berpendapat bahawa zuhud itu ialah meninggalkan kesenangan duniawi, meninggalkan kesenangan dunia untuk mendapatkan kemuliaan di hari akhirat. Dalam kitab yang sedang kita baca, iaitu kitab Nasaihul Ibad, diterangkan tentang zuhudnya, di mana pendapat Ibn Abbas dalam menghuraikan kalimah zuhud, dia menyatakan az-zuhdu salasatu ahrufin. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf, zayyun wa ha'un wa dalun. Fazayyu zadun lil ma'ad, zadun lil ulama,
Zuhud itu terdiri daripada 3 huruf, iaitu Zai, Ha dan Dal. Zai itu menunjukkan Zadun, iaitu bekalan menuju ke hari akhirat. Fazayun zadun lil ma'ad. Waha'u huda lid-din. Huruf ha itu menunjukkan hidayah menuju agama. Hidayah menuju agama. Manakala dal dawamun 'ala ta'ah, berterusan ataupun senantiasa dalam ketaatan. Jadi ini huraian berkaitan tentang pengertian ataupun huraian kalimah zuhud berdasarkan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Jadi berkaitan bekalan menuju akhirat. Tentunya bekalan untuk menuju akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu hidayah menuju agama. Sebagaimana kita maklum, hidayah merupakan nikmat yang paling agung untuk kita, dan itulah yang kita minta, yang kita doakan setiap kali, setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah. Antara ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi hidayah merupakan nikmat yang paling agung, kerana dengan hidayah ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala memungkinkan untuk kita istiqamah dalam melaksanakan agama. Hari ini alhamdulillah dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi kekuatan, diberi semangat, kita bermotivasi untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk solat berjamaah dan berada dalam majlis ilmu menanti solat Isyak. Jadi ini semua dengan nikmat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan kita untuk kita terus menjadikan kehidupan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita buat solat 5 waktu sehari semalam merupakan ibadah khusus. Namun dalam kerangka yang lebih luas, kita menjadikan seluruh hidup kita merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami memperhambakan diri. Iyyaka na'budu, kami mengabdikan diri. Walaupun dalam terjemahan tafsir menyebutkan hanya kepada Engkau kami menyembah, namun dalam pengertian yang lebih luas, yang lebih mudah kita fahami, apabila kita mengatakan hanya kepada Engkau kami memperhambakan diri, kerana kita memperhambakan diri bermula kita lahir hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang faham bila ditanya dengan makna na'budu itu sebagai sembah. Mungkin ada yang menjawab, kami sembah Allah pada waktu solat, kami sembah Allah pada waktu bulan Ramadan, ketika mana kami melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Kami menyembah Allah bila mana kami pergi umrah, pergi menunaikan haji. Ada pun waktu-waktu yang lain seolah-olah tidak menyembah Allah. Dalam konteks yang lebih umum yang mudah kita fahami, apabila kita menafsirkan na'budu itu sebagai memperhambakan diri,
mengabdikan diri kepada Allah, maka kita faham bahawa seluruh kehidupan kita daripada mula hidup sampai mati semua kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pagi, kita sarapan, kita bekerja, kita makan tengah hari dan lain-lain seperti manusia lain melaksanakannya. Namun bagi orang Islam, kita buat perkara itu semua kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pengertian zai yang bermaksud zadun, artinya bekalan menuju hari akhirat. Zadun lil ma'ad, bekalan untuk menuju agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Islam. Jadi kita doakan agar kita terus diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal berada dalam landasan yang betul hingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan huda liddin, petunjuk untuk agama, petunjuk hidayah menuju agama. Jadi petunjuk perkara yang penting kita dah sebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah, maka kita beroleh ketenangan, kelapangan, kebahagiaan hidup dengan sebab agama yang kita anuti. Dan yang terakhir dawam ala ta'ah, maknanya sentiasa berada dalam ketaatan. Sentiasa berada dalam ketaatan. Orang yang zuhud itu senantiasa dalam taat hinggalah dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud ini dia merupakan satu amalan hati, satu perasaan dalam hati yang mana kita merasakan bahawa kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk harta duniawi ini hanya luaran, tak sampai ke dalam hati kita. Tak sampai ke dalam hati kita. Kita gunakan ke tempat-tempat yang tertentu yang menguntungkan agama, namun harta benda itu bukanlah menjadi impian yang menapak dalam hati yang menyebabkan kita cinta dan kasihkan dunia. Sebab itulah disebutkan bahawa pengertian zuhud itu adalah tidak cinta akan dunia. Tidak cinta akan dunia. Kerana apabila manusia cintakan dunia, boleh menyebabkan dia lupa, lalai, alpa, leka dengan kehidupan dunia. Betapa dunia sifatnya menipu. Dunia sifatnya menipu. Dalam dunia, dia ada wanita, dia ada harta, dia ada tahta. Jadi itulah di antara isi kandungan dunia, yang mana kalau manusia kejar, kalau manusia amat menyintai dunia, menyebabkan dia akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud, dia tak cinta akan dunia, sebaliknya menggunakan dunia ini untuk melakukan amal bakti. Digunakan dunia ini sebagai jabatan untuk menuju akhirat. Harta digunakan untuk membantu, menolong dan mengagihkan di tempat-tempat yang berkenaan. Kita dikurniakan rezeki itu kita agihkan untuk anak, untuk isteri, untuk orang-orang di bawah tanggungan kita, dan untuk keperluan kita, sedikit keperluan kita dan lain-lain keperluan-keperluan yang mendatangkan manfaat untuk orang lain, yang kesemuanya digunakan atas tujuan kerana Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah betapa harta benda dunia ini bagi mereka yang zuhud, dianya tidak melekat dalam hati, sebaliknya merasakan bahawa itu merupakan harta dan milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita merupakan harta Allah. Allah pinjamkan untuk kita uruskan, untuk kita tadbirkan ke tempat-tempat yang ditentukan. Baik.
Jadi huruf dal pada perkataan zuhud zahada, dal yang bermaksud dawamun ala ta'ah, kekal berada dalam ketaatan, adalah senantiasa berada dalam keadaan taat kepada Allah dan jauhi segala tegahan ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud ini adalah membentras jiwa daripada segala rupa kesenangan dan kemewahan dunia. Zuhud ini ialah kita membentras jiwa daripada segala rupa kesenangan dan kemewahan dunia. Jadi tak melekat dalam hati kita ni berkaitan tentang kesenangan dan kemewahan dunia. Bukan artinya mereka itu tak mahu dapatkan dunia, tak mahu memperolehi dunia, tetapi dunia itu ialah alat dalam menegakkan agama dan syiar Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Zuhud itu adalah meletakkan dunia itu hanya di tangan. Meletakkan dunia hanya di tangan, bukan di hati. Zuhud itu adalah meletakkan dunia itu hanya di tangan, bukan di hati kita. Diuruskan dunia dengan kudrat kuasa kita, tapi tak sampai kekayaan dan kesenangan itu bertapak dalam hati. Jadi ini merupakan perasaan dan merupakan amalan dalaman. Dia tidak boleh diukur pada fizikal, pada zahir penampilan seseorang. Mungkin tak tepat. Boleh ada petanda orang yang zuhud pada zahir, tapi mungkin tak tepat. Kerana yang lebih tepat adalah hati. Jadi orang yang zuhud, mungkin dia pakaian biasa-biasa, mungkin dia nampak pakaian cantik. Selagi mana dunia itu tak berada di hatinya, maka selagi itulah dia tergolong dalam golongan orang-orang yang zuhud. Orang yang tak mengambil kesemuanya untuk kesenangan peribadi, tetapi diagihkan, diguna sama kesenangan-kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada orang-orang lain. Orang yang selamat batinnya tak boleh terlepas daripada 3 tanda. Yang pertama, tak terlalu gembira jika mendapat sesuatu, dan tidak terlalu sedih apabila kehilangan sesuatu. Jadi batin ni nak bagi selamat, supaya nak maintain, kekal ada sifat kezuhudan itu. Jadi antaranya ialah kita tak terlalu gembira jika mendapat sesuatu, dan tak terlalu sedih apabila kehilangan sesuatu. Padanya semua harta benda dunia ini adalah pinjaman. Dia adalah milik Allah pada bila-bila masa saja Allah Subhanahu wa taala boleh tarik. Isteri, anak, harta, bila mana dia hilang daripada pegangan kita, maka kita kena redha kerana dia adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut pinjam, jadi pemilik kepada harta benda itu boleh ambil pada bila-bila masa. Jadi kerana itulah, jangan gembira bila mendapat sesuatu, dan tak terlalu sedih apabila kehilangan sesuatu. Padanya semua harta itu adalah pinjaman daripada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Agar kamu sekalian tidak akan berasa sedih terhadap apa yang luput, apa yang hilang daripada kamu, dan tidak akan berasa terlalu gembira dengan apa yang mendatangi kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga diri. Jadi orang-orang yang jaga hati, orang-orang yang ada perasaan hati yang zuhud, dia tak terlalu gembira jika mendapat sesuatu, dan tak terlalu sedih apabila kehilangan sesuatu.
Yang kedua, senantiasa memandang sama bagi orang yang memujinya dan mencelanya. Sama je. Maknanya tak mengharapkan puji-pujian, dan kalau cela pun tak menyebabkan dia jatuh ke bawah, merudum. Kalau orang puji pun tak menyebabkan dia tinggi melangit. Bagi dia sama saja. Malah apabila dipuji, kembalikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah merupakan zat yang berhak dipuji. Dia tak layak mendapat puji-pujian kerana dia makhluk, mempunyai sifat kekurangan, tak sempurna. Kalau puji pun bukan tempat dia, kita tak sempurna, kita makhluk. Astaghfirullah, puji berlebih-lebihan, astaghfirullah, minta ampun. Kita tak layak untuk menerima pujian menjulang tinggi kerana kita tak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi jaga hati dengan cara sentiasa memandang sama bagi orang yang puji dan cela. Tak ada apa-apa kesan. Sentiasa berasa tenang ketika berhadapan dengan Allah, dan hatinya sentiasa cinta untuk melakukan amal ketaatan. Jadi inilah keadaan dan suasana yang cuba nak kita lahirkan. Tenang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam solat, ketika kita baca Quran dan lain-lain ibadat, hati sentiasa cinta untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah. Jadi ini bukan satu perkara yang mudah, melainkan akan berlaku kepada orang yang jernih hatinya. Ya. Kenapa kita perlu bersifat dengan sifat zuhud? Jadi ada 3 sebab. Yang pertama, kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, takut neraka Allah. Janji Allah tentang azab kubur, janji Allah tentang balasan bagi pendosa, neraka Allah Subhanahu wa taala. Takut kita menyebabkan kita kena ada sifat zuhud. Jadi bila ada sifat zuhud, maka kita lebih nampak akhirat. Dunia bukan tak akan bertapak dalam hati kita. Jadi itu sebab perlunya sifat zuhud. Sebab takutkan neraka Allah, harapkan nikmat Allah, kemudian memalingkan diri daripada segala yang melalaikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ada sifat zuhud, dia akan palingkan diri dia daripada segala sesuatu yang melalaikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara yang melalaikan, walaupun perkara itu mungkin harus, tapi dia jauhkan. Hadirin serta hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam penafsiran yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia juga ada berkata, ini juga berkaitan tentang zuhud. Zayu tarkuz zinah. Huruf zai pada awal kalimah zuhud itu artinya ialah meninggalkan zinah, meninggalkan perhiasan. Wal ha tarkul hawa. Ha maknanya meninggalkan hawa nafsu. Tak peduli, tak ikut, tak turut kehendak nafsu. Nafsu nak bagai-bagai, tapi kita korbankan. Sebab apa? Sebab nakkan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang ni, wang ringgit yang kita direzekikan oleh Allah, kita tak guna untuk perkara yang kurang manfaat. Jadi dikorbankan perasaan bagi kepada tempat-tempat yang boleh mendatangkan manfaat-manfaat, yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Jadi betapa huruf ha itu juga ditafsirkan sebagai meninggalkan hawa. Wadal tarkud dunia, dan dal pula meninggalkan dunia. Jadi ini antara penafsiran
berkaitan tentang zuhud melalui huruf-huruf yang terbina kalimah zuhud itu. Jadi dunia dalam perkara ini merangkumi sebarang pujian manusia. Bila kita sebut dunia ni, meninggalkan dunia, dunia ni dia merangkumi sebarang pujian manusia. Dalam dunia ni memang manusia gemar dan suka kepada puji-pujian. Malah mungkin berasa sedih, berasa tak puas, berasa tak cukup kalau tak diberi penghargaan. Itulah manusia, dia sifat dia nakkan penghargaan. Tapi bukan itulah yang Allah kita katakan menjadi keperluan untuk kita. Tak apalah manusia tak hargai di dunia, asalkan Allah Subhanahu Wa Taala menghargai kita, redha dengan apa yang kita lakukan. Kalaulah kita bekerja, kalaulah kita buat apa-apa amalan kerana nak dapatkan penghargaan dan pujian manusia, tentunya perkara itu akan membawa kepada syirik kecil lah. Syirik kecil maknanya buat kerja bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi buat kerja untuk mendapat sanjungan, untuk mendapat penghargaan, untuk mendapat puji-pujian. Kerana dengan sanjungan puji-pujian itu kita akan dapat merit, kita akan dapat satu nilai tambah yang dengannya mungkin akan ada keuntungan dunia. Ya. Tapi kita tak diminta untuk beramal kerana itu, sebaliknya kita diminta untuk buat semua kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita sebut tadi bahawa kehidupan ini merupakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal hidup hinggalah mati. Jadi betapa agama itu begitu menyeluruh dan lengkap. Dia bukanlah dalam bab solat saja, dalam bab puasa saja, dalam bab haji saja, dalam bab yang tertentu dalam agama. Sebaliknya Islam itu adalah keseluruhan hidup kita. Agama adalah pakej kehidupan untuk kita. Dia mengatur hidup kita daripada awal hingga akhir. Allah jadikan kita dan Allah aturkan hidup kita dengan aturan, acuan agama. Daripada start hidup hinggalah kita mati, supaya kita berjaya di dunia dan berjaya dan bahagia di hari akhirat. Sebab orang Islam, dia kejar dua benda, dunia akhirat. Akhirat tu yang lebih utama, kerana akhirat akan kekal buat selama-lamanya. Dunia tidak akan kekal. Dunia merupakan jambatan untuk menuju akhirat. Sebab itulah jangan dunia ini menjadi menapak dan menebal dalam hati sanubari kita, hingga dia melalai dan melupakan kita, hingga menyebabkan kita tidak khusyuk oleh kerana fikirkan dunia. Ya. Kita fikirkan tentang dunia hingga kan susah untuk kita melaksanakan ibadat. Nak sembahyang tu puas baca Qul a'udzu birabbin nas ni, ada baca ayat kursinya, itu masing-masing lah pulang, walaupun benda tu tak syarat, tak rukun, tu atas masing-masing. Itu cara dia nak datangkan konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Sebab perkara dunia ni menyebabkan solat itu jadi tak sempurna. Solat tak khusyuk. Solat pada zahir, tapi batin tak solat. Sedangkan yang dikendaki, zahir solat, batin pun solat. Itu hakikat. Solat secara hakikat. Bukan setakat solat zahir, malah batin turut melaksanakan solat, artinya menghayati seluruh gerak-geri rukun fi'li dan rukun qauli dalam solat tu dihayati secara sepenuhnya. Jadi begitulah saya katakan tadi bahawa dalam dunia ni dia merangkumi puji-pujian manusia, berfoya-foya secara berlebih-lebihan dalam berpakaian, makanan dan lain-lain. Jadi sememangnya pengertian dari 3 huruf
Zuhud seperti yang kita sebutkan tadi sangat tepat. Apabila erti zuhud dimaksudkan meninggalkan perhiasan, ya, meninggalkan hawa nafsu dan meninggalkan dunia. Namun sekiranya yang dimaksudkan zuhud adalah secara maknawi, maka ia memerlukan kajian yang mendalam. Ini kerana seorang yang berjaya memiliki harta benda dunia yang banyak, sekalipun jika hatinya sama sekali tidak terpedaya dengan tipu helahnya, maka pada masa yang sama harta benda itu digunakan untuk menegakkan agama Allah dan memperjuangkan kemajuan Islam, maka orang tersebut masih dalam kategori sebagai seorang yang zuhud. Itulah kita sebutkan tadi bahawa zuhud ini bukan ukuran luaran. Ya. Bukan ukuran luaran, artinya mungkin orang faham orang zuhud ni pakai compang-camping, orang zuhud ni pakai kereta buruk. Tak. Itu bukan ukuran. Tetapi mungkin ada di kalangan orang zuhud begitu. Tapi ukuran sebegitu tidak tepat. Ukuran yang paling tepat selagi mana dia menggunakan harta dia ataupun harta yang dia ada itu tidak melalaikan dia, maka dia tergolong dalam orang yang zuhud. Walaupun dia mempunyai gedung harta yang begitu banyak. Ya. Kaya raya. Tetapi kekayaannya itu di tangan, bukan di hati. Disebutkan tadi, kekayaan itu di tangan dia, tetapi bukan di hati dia. Kalau di hati dia akan jadi lalai, dia akan jadi alpa, dia akan jadi leka. Tapi kalau di tangan dia boleh urus. Tapi hati dia sedikit pun tak rasa senang dan tenang dengan apa yang dia ada, yang merupakan kemewahan dunia, sebab dia tahu perkara ni tak akan kekal. Perkara ni bersifat sementara. Yang kekal nikmat di hari akhirat. Ya. Nikmat boleh berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu maka perkara ini kita katakan dengan penjelasan ni boleh kita dapat faham bahawa bukanlah orang yang zuhud itu maka kita mesti jual habis harta benda kita jadi orang susah. Tak begitu. Tak begitu. Malah kita dituntut untuk kaya raya kerana kita boleh gunakan kekayaan untuk manfaat orang lain. Tapi awas, ramai orang yang kecundang dengan harta benda. Payah tak ramai. Sebab itulah kita syukur tak kaya mana kita. Mungkin kalau kita kaya, kita akan zalim. Kita akan terpedaya. Kita akan jauh daripada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagi kita macam kita ada pada hari ini. Jadi hanya orang pilihan Allah bagi kaya. Mungkin dia boleh bawa tak terfitnah dengan kekayaan dia. Kita lihat sahabat yang besar seperti Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Jadi ini semua orang-orang yang kaya raya. Betul kan? Orang yang hebat-hebat. Tetapi kaya raya dia bukan di hati, hanya di tangan. Dia mengurus dan mentadbir urus kekayaan dia untuk perjuangan Islam. Hatinya sedikit pun tak terlalai, terleka, terpedaya dengan kemewahan dunia. Tapi malangnya ramai manusia yang tewas dengan ujian dunia. Ramai manusia yang tewas dengan ujian kesenangan. Agak-agak kita ni tahan diuji senang ke tahan diuji susah? Tak tentu masing-masing. Susah pun, kalau diuji susah pun ada orang yang kufur dengan kesusahan. Ada orang yang dia lagi dia susah, lagi dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baguslah. Ada orang kaya, tapi kaya dia menyebabkan dia lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ramai orang yang kaya yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi susah pun kita katakan ujian, senang pun adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita redalah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan kepada kita, dengan usaha-usaha yang telah kita buat selama ni. Inilah yang kita dapat dan kita reda. Kita reda dengan apa kita dapat.
Kerana kita masih diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan nikmat yang paling besar. Hadirin serta hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, diriwayatkan dari Hamid Al-Laqaf bahawa ia diminta agar menyampaikan wasiat oleh seseorang, lalu dia berpesan, ij'alu lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf. Kamu mestilah tinggalkan sampul untuk agamamu seperti sampul mushaf. Susah sikit untuk kita huraikan, kita tengok apa maksud dia. Kemudian ditanyakan juga, apakah sampul agama itu? Beliau menjawab, tarkul kalami illa ma la budda min, wa tarkud dunya illa ma la budda min, wa tarkul mukhalatatin nasi illa ma la budda min. Jadi yang dimaksudkan dengan sampul agama itu ialah tidak bercakap kecuali dalam perkara penting. Tak bercakap kecuali perkara penting. Meninggalkan dunia selain apa-apa yang diperlukan. Wa tarkud dunya illa ma la budda min. Tinggal segala bentuk kesenangan-kesenangan dunia melainkan yang perlu. Mana ambil dunia ni apa yang perlu. Dan tidak bergaul dengan manusia selain dalam urusan yang penting. Jadi ini agak bertepatan dengan satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang itu meninggalkan perkara yang tiada kena mengena dengan diri dia. Di antara keelokan Islam seseorang itu, dia meninggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dengan dia terhadap urusan-urusan keakhiratan dan keduniaan dia tinggal. Jadi oleh kerana itulah, dalam kaitannya dengan tidak bercakap kecuali perkara penting, Sulaiman atau Luqman alaihissalam berkata, idza kana al-kalamu fil khair kal fiddati husna kana as-sukutu 'an asy-syarri kadz-dzahabi fil husni. Apabila bercakap tentang kebaikan itu bagus seperti perak, maka diam dari memperkatakan keburukan itu pun bagus seperti emas. Kerana itulah ada dikatakan bahawa keselamatan manusia itu tertakluk pada sejauh mana manusia itu mampu jaga lisan. Kan disebutkan tadi, kita kena tak payah cakap lah kalau benda tak penting. Kerana keselamatan manusia itu tertakluk kepada sejauh mana manusia itu mampu menjaga lisan. Betapa lisan manusia ini menyebabkan manusia tak selamat. Manusia tak selamat disebabkan oleh angkara jahat tangan dan juga lidah. Betapa lidah manusia ini mampu menyakitkan hati orang, mampu melukakan hati orang. Dan yang menggantikan lidah, mewakili lidah adalah tulisan. Sekarang tulisan mewakili lidah. Kita hantar. Secara zahir, orang tu tak hebat berkata-kata, pendiam. Tetapi dalam alam maya, media sosial, mungkin dia tidak beradab, sumpah seranah dalam penulisan. Juga itu mewakili lidah dia. Jadi ada orang dekat luar tapi dalam media sosial habis dikutuk. Semua orang dikutuk, kan? Jadi begitulah betapa kalau perkara itu tak ada kena mengena dengan kita, so kita tak payah ambil tahu, takut dia mendatangkan dosa. Kita hina orang, kita cakap pasal orang yang orang tu pun kita pun tak kenal, kan? Kita dah okey dah solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi kita tak beradab ketika mana kita berada dalam media sosial, di WhatsApp, di FB dan lain-lain lagi. Salamatul insani fi hifzil lisan adalah keselamatan manusia itu terletak pada bagaimana ia menjaga lidahnya. Hadirin serta hadirat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Jadi ini semua antara kupasan. Kupasan berkaitan tentang zuhud. Di mana orang-orang yang zuhud ini, dia meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dia. Kalau tak menguntungkan agama, so dia akan tinggalkan. Dia akan buat perkara-perkara yang menguntungkan agama dan untuk akhirat dia saja. Kan? Dunia tak akan bertapak dalam hati dia, walaupun dia kaya raya, walaupun dia senang lenang, tetapi dia menggunakan kekayaan, kesenangan untuk manfaat orang lain. Hatinya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah kita cuba asuh diri kita, saya pesan pada diri saya dan juga tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, untuk kita tidak terlalai, terleka, tertipu dengan dunia. Dengan dunia. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa dipelihara oleh Allah, dibimbing oleh Allah dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini perkongsian kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.